Okey, pertama sekali buka awak punya buku tulis. Pakai tahun lepas pun tak apa. Tulislah hari ni hari apa, tarikh hari ni. Tajuk yang kita nak belajar pada hari ini adalah Raja Berdaulat. Dah ada kat saya punya paparan ni. Raja Berdaulat Tonggak Kerajaan. Okey. Gambar yang dalam gambar slide pembentangan saya itu adalah gambar Istana Negara. Istana Negara Malaysia yang baru. Double sound sekejap tadi sebab saya buka dua laptop. Okey, baik. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey. Pertama sekali, okey, baik. Pertama sekali, tengok ni whiteboard saya ni. Pertama sekali, hari ni kita nak belajar pengertian. Apa maksud raja dan apa maksud kerajaan. Lama ni kita tiap-tiap minggu kita nyanyi lagu Negaraku. Raja kita selamat bertakhta. Siapa raja tu? Kerajaan. Siapa kerajaan tu? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Awak tengok yang highlight kuning tu. Ya, kuning. Okey, highlight kuning. Okey, menyatakan pengertian. Maksud dia beri maksud. Apa maksud raja, apa maksud kerajaan. Jadi di akhir kelas ni, awak sebenarnya boleh menyatakan apa maksud raja dan apa maksud kerajaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga hendak membandingkan kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Bila kita ayat tu yang highlight kuning ni, yang nombor 2 ni, membanding. Bila kita banding, maksud dia ada perbezaan, ada persamaan. Okey, dulu raja zaman dulu macam mana? Raja zaman sekarang macam mana? Okey, jadi di akhir pembelajaran ini sepatutnya murid boleh untuk membezakan kedudukan dan peranan raja-raja Melayu. Okey, baik. Konsep raja dan kerajaan. Tengok. Orang ni dia macam awak lah. Dia tergaru-garu pagi-pagi ni, dia pun fikir apalah yang Cikgu Azman duk ajar ni pagi-pagi ni. Ya? Okey. Soalan 1. Siapakah raja? Soalan 2. Siapakah kerajaan? Siapa raja? Siapa kerajaan? Okey, dua soalan. Okey, baik. Raja merupakan pemerintah tertinggi di sesebuah negara atau negeri. Okey. Saya pusing sini. Sekarang saya nak semua salin maksud raja ni dalam buku tulis. Okey, baik. Buka buku tulis, tajuk dah tulis raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi di sesebuah negara atau negeri. Okey, tulis dalam buku tulis awak. Jadi apa maksud raja? Raja ni dia pemerintah paling tinggi kat negara kita ni dan negeri ni. Dia yang paling tinggi pemerintah. Apa maksud pemerintah? Contoh, mak ayah awak kata, bang, pergi ambil air kat dapur, ayah dahaga. Ayah minta air, awak pun kenalah bawa air dari dapur, bawa, okay, ayah ni air minum. Tu maksud dia. Ayah tu pemerintah kat rumah ayah. Maksud dia kita kena ikut cakap ayah, apa yang ayah suruh kita minta. Sebab ayah pemerintah tertinggi di rumah. Di kampung, yang paling tinggi ketua kampung. Kalau dekat kawasan Putrajaya ni,
dekat flat, dekat apartmen, ketua blok. Okay, kalau ketua blok kata, jangan parking sini, tak boleh parking sini, ini laluan orang, halang lalu lintas. Jadi semua pun kena dengar, tak boleh nak marah atau tak nak dengar. Tapi kalau di negara kita yang paling tinggi, kalau raja kata, semua duduk rumah, COVID ni tak boleh. Sekarang ni darurat. Raja kata darurat. Okey, jadi semua kena duduk rumah lah. Tak boleh semua kena ikut. Jadi perintah raja tu yang paling tinggi. Tak boleh tak ikut, kena ikut. Okey. Okey, ini pun salin. Raja juga merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan. Jadi raja ni dia ketua kerajaan. Okey. Macam saya kata tadi, ketua raja ni dia yang paling tinggi. Dia ketua. Contoh sekarang ni, ketua kita ada Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia ketua. Tapi atas Perdana Menteri itu ada lagi, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Jadi yang paling tinggi di negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong, raja yang paling tinggi. Okey, ada negara yang pakai raja. Kalau di Amerika Syarikat, di Indonesia, di Singapura dan negara lain yang tak ada raja, dia pakai presiden. Presiden lah, presiden Amerika apa dan sebagainya. Jadi raja ni dia pemerintah tertinggi. Dia ketua kerajaan. Okey. Ni raja sebagai ketua kerajaan. Pertama dia, bila kita sebut raja tu sebagai ketua kerajaan, ni gambar raja. Raja ni. Okey, raja ni bila kita sebut mengetuai kerajaan, pertama, dia menguasai pentadbiran negara. Dia mentadbir secara langsung atau dia lantik pembesar atau menteri. Macam sekarang, ketua kita Yang di-Pertuan Agong yang paling tinggi. Tapi Yang di-Pertuan Agong dia tak mentadbir. Dia bagi menteri-menteri, Perdana Menteri untuk mentadbir. Okey, dia lantik Perdana Menteri dan dia bagi arahan saja. Itu maksud raja menguasai pentadbiran negara. Cikgu gambar, kenapa gambar besar? Apa yang besar? Apa yang besar? Saya tengok komen, cikgu gambar tu besar sangat, gambar tu zoom sikit. Macam mana? Gambar tu terlalu besar. Nampak ke tak yang tulisan ni, slide ni? Tak nampak ah? Nampak separuh-separuh. Okey. Nampak. Sebenarnya untuk besarkan dia, dekat atas tu awak kena pin. Awak cari gambar saya dekat meeting details tu. Tapi Awak try pinkan gambar saya tu. Boleh? Dah. cikgu, Ya. Cikgu dah. Nampak tak? nampak. Nampak. Kalau yang nampak kawan awak ramai tu memang tak dapat slide saya ni. Awak kena pinkan slide saya yang saya ni, awak kena ada butang pin, awak pin to screen. Untuk siapa yang tak nampak. Awak ni dah 2 tahun dah belajar Google Meet ni, takkan tak tahu pula. Okey, baik. Kita sambung slide kita. Okey, mana tadi? Okey, baik. Yang kedua, kita sambung balik. Raja juga adalah dia kuasa pemerintah
yang paling tinggi. Maksud dia menjadi pemerintah yang menaungi rakyat yang berada di bawah dia. Sebab tu kalau awak dapat buku teks nanti, tajuk yang ditulis adalah institusi raja payung negara. Kenapa disebut raja ni payung? Disebut raja ni sebagai payung negara. Apa maksud dia? Ada maksud dia. Nanti kita akan belajar. Okey, yang ketiga, raja ni dia adalah pemilik berdaulat. Dia pemilik berdaulat pada jajahan takluk. Maksud dia, semua tanah yang ada ni dalam negeri-negeri, contoh negeri Selangor, pemilik semua tanah yang ada dalam negeri Selangor ni adalah Raja Selangor. Cuma raja akan beri kurniaan hak milik kepada orang itu, orang ini. Adapun semua tanah, termasuk tanah-tanah yang tak bertuan, adalah milik Raja Selangor. Selangor lah. Kalau di Terengganu, Raja Terengganu punya lah. Dan raja ni dia menguasai darat dan laut. Bukan saja di darat, di laut pun milik raja. Sebab tu dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai tanah air. Orang putih dia tak sebut tanah air, dia sebut land saja. England, negara England. English land, England. Tapi orang Melayu disebut negara dia sebagai tanah air. Sebab kita bukan hanya tanah, air, laut pun raja punya. Dan raja juga dia menguasai segala hasil mahsul. Hasil bumi yang ada dalam bumi ni semua milik raja. Contoh, petang ni awak puas-puas, awak pun turun dekat bawah, awak cangkur-cangkur tanah, nak berkebun tanah pokok apa, tiba-tiba ada emas dalam tanah tu, jumpa emas. Awak kata, aku jumpa emas, emas ni aku punya. Bukan awak yang punya, walaupun awak yang jumpa. Apa juga yang jumpa dalam tanah, emas ke, biji timah ke, apa yang awak jumpa, itu adalah milik raja. Bukan milik awak, walaupun dalam tanah awak. Contoh, dalam rumah awak jumpa minyak. Ni ada cerita, ada kes jumpa minyak dekat dalam tanah dia. Tapi bukan milik awak, walaupun tanah tu milik awak. Sebab hasil bumi tu milik raja dan kerajaan. Itulah menunjukkan bahawa betapa berdaulatnya raja sebagai pemerintah tertinggi di negara kita. Itu maksud raja sebagai ketua kerajaan. Okey, kita dah belajar raja. Apa maksud kerajaan? Okey, ini tulis dalam buku. Kerajaan bermaksud wilayah. Wilayah adalah kurungan negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Sah tu yang penting. Apa maksud sah ni? Contoh, saya pagi ni bangun, tiba-tiba saya pergi sekolah, saya kata sekolah ni negara saya Perdana Menteri sekolah ni, saya raja kat sekolah ni. Okey, jadi ikut suka saya. Sah ke tak? Tak sah. Sebab orang kata, itu bukan tanah kau. Itu tanah orang lain. Jadi bukan awak yang punya. Itu tak sah. Macam raja ni, dia sah. Dia ada beberapa sebab yang akan menunjukkan kesahan sebuah kerajaan itu. Okey. Jadi itulah maksud raja dan kerajaan. Okey. Sekarang kita akan masuk, tadi kita cakap. Okey, tadi kita dah belajar tentang apakah yang membentuk kerajaan. Okey. Kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam ruangan chat dia. Bukan tak nak bagi pakai mic. Okey, kalau tak sempat nak tulis, tak apa. Nanti kita akan bagi buku teks hari ni. Di depan ni boleh tengok buku teks. Awak boleh baca buku teks sejarah yang awak suka ni daripada pagi, bangun subuh sampai maghrib. Kalau tak habis, boleh baca sampai isyak. Ataupun kalau tak habis lagi, baca sampai subuh esok lagi pun boleh. Sebab sejarah ni memang diseronok.
Terutamanya yang tengah-tengah nanti, yang bab-bab yang ketiga tu, semua cerita perang. Siapa yang suka perang, dia boleh tengok baca cerita perang lah. Okey. Sekarang kita akan buat perbincangan. Okey, sekarang saya nak buka. Sediakan buku awak. Saya nak berbincang dengan awak ni. Perbincangan yang serius. Mana pula saya punya. Okey, sekejap. Saya nak buka saya punya whiteboard. Ilham Wajidi, tak ada nak sekolah ni. Saya dah cakap sekolah paling cepat pun lepas raya. Jangan sampai sudah tak sekolah tahun ni. Kalau kes tak turun-turun, jangan kau mengharap ada sekolah tahun ini. Ya, saya nak buka whiteboard saya. Mana ada whiteboard saya ni? Okey, dah ada dah whiteboard saya. Saya nak menulis pakai saya punya whiteboard. Okey, link tak payah buka. Link tu, link whiteboard ni boleh tengok dekat skrin je. Tapi kalau nak buka link tu boleh. Okey. Okey, whiteboard. Tengok. Canggih kelas saya ni ada whiteboard. Okey, baik. Tadi kita dah tengok. Saya dah cerita pasal kerajaan. Okay. Kerajaan. Dia, apa maksud kerajaan ni? Dia ada beberapa, mana pula tak boleh tulis ni. Kerajaan. Okey, tulis peta minda ni. Buat bulat, tulis dalam bulatan tu kerajaan. Okey, kerajaan. Sebenarnya terdapat beberapa perkara yang menyebabkan sesebuah kerajaan tu ada. Kenapa adanya kerajaan Malaysia? Kenapa adanya kerajaan Johor? Kenapa adanya kerajaan Amerika? Kenapa adanya kerajaan Bangladesh? Dan sebagainya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan dikatakan adanya berlakunya kerajaan. Dan saya menyanaraikan 3 sebab. Dan awak boleh tulis dalam buku awak peta minda ni 3 anak panah ni, kerajaan. Pertamanya, nak ada kerajaan perlulah ada pemerintah. Pemerintah. Okey, pemerintah. Ini kena ada. Pemerintah. Pemerintah tu siapa? Raja. Ada menteri, ada pembesar. Kalau raja. Ada pembesar. Kalau kita ambil lah yang moden, Perdana Menteri. Ini pemerintah. Ada pula menteri. Ini adalah pemerintah. Bila adanya pemerintah, maka adanya kerajaan. Tapi ada pemerintah saja sebenarnya tidak cukup kalau tidak ada benda ini, tidak ada wilayah. Wilayah pun penting. Apa maksud wilayah? Kena adanya negeri atau negara yang dia mentadbir. Okey, contoh zaman dulu tentera Siam, dia pernah menyerang Kedah. Jadi Kedah pada ketika itu, Sultan Kedah dan semua pengikut dia terpaksa berundur ke Pulau Pinang. Banyak tahun, bertahun-tahun, 10 tahun lebih saya rasa.
Kedah dan Siam berperang. Siam menguasai Alustar tu, Kedah tu dikuasai oleh Siam. Jadi Raja Kedah terpaksa berlindung di Pulau Pinang pada ketika itu di bawah British. Jadi pada ketika itu tidak ada kerajaan Kedah tidak ada. Walaupun batang tubuh raja tu ada, Raja Melayu tu ada, tapi raja tu tak ada. Kerajaan tu tidak ada. Sama juga dengan tahun lepas, kita dah belajar tentang Parameswara, Melaka. Macam mana Parameswara dulu, dia adalah anak raja di Palembang. Kemudian diserang oleh Majapahit. Orang Jawa serang dia dan dia kalah dan dia lari. Dia lari ke Singapura, ke Temasek. Semasa dia lari itu, dia masih lagi seorang raja. Parameswara tu seorang raja. Tapi raja yang tidak ada negara. Jadi itulah konsep dia. Di mana kerajaan ni dia ada bila adanya pemerintah dan adanya wilayah tempat dia memerintah. Dan yang ketiga yang paling penting lagi, adanya kerajaan bila adanya siapa? Adanya kita sebagai rakyat. Rakyat. Kalau tak ada rakyat, tak ada. Kenapa menteri tu ada dua? Betul lah, atas tu Perdana Menteri, bawah tu Menteri. Perdana Menteri ni diketua kepada semua menteri. Macam sekarang, Perdana Menteri Malaysia, dia sebenarnya adalah ketua kepada semua menteri-menteri. Kita ada Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan, Menteri Wilayah, Menteri Agama, ya. Ramai pada kalangan awak ni mak ayah dia pejabat awam. Jadi di setiap jabatan kerajaan tu ada menteri-menteri. Dan ketua kepada semua menteri adalah Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dah pada hari ni. Okey, jadi tiga benda ni, pemerintah, wilayah dan rakyat. Kalau tak ada rakyat, tak adalah raja. Kalau raja tu seorang-seorang, contoh saya kata, saya raja, tapi tak ada orang pun yang mengaku, ya cikgu raja. Tak boleh jadi raja. Melainkan saya kata, saya raja. Okey, satu kelas awak ni, lima fokus yang kata, ya cikgu Hazman raja. Okey, cikgu Hazman raja kita. Jadi saya jadilah raja pada ketika itu. Pun tak boleh jadi raja walaupun awak kata saya raja. Sebab saya tak ada wilayah, saya tak ada negeri, saya tak ada negara. Tu maksud dia. Tiga-tiga tu adalah penting. Tu maksud dia. Kemudian ni yang konsep kedua juga. Raja Payung Negara. Sekarang saya nak semua lukis gambar payung. Lukis gambar payung, segitiga macam payung. Lepas tu awak buatlah kaki payung. Lukis kaki payung, bentuk payung. Okey. Kenapa raja dia disebut sebagai payung negara? Adakah raja ni payung? Kenapa sebut raja tu payung? Sedangkan raja ni yang paling tinggi. Kenapa tak sebut raja ni bukit negara ke? Raja ni gunung negara ke? Raja ni tulang belakang negara ke? Raja ni pokok negara ke? Tapi kenapa kita sebut raja ni sebagai payung negara? Ada sebab lah. Okey, jadi awak lukis payung ni, lukislah bawah tu kaki payung tu kecil-kecil. Kemudian awak buat garis 1, 2, 3. Ada 4 bahagian. Ini adalah konsep raja payung negara. Kemudian awak buat macam ni, arrow macam ni. Kemudian arrow macam ni, 2 arrow. Okey. Apa maksud? Ini sebenarnya dah belajar ni benda ni dalam tahun 4 dalam konsep dalam bab tokoh terbilang. Kita dah belajar payung ni kita sebut sebagai hierarki. Atau kita sebut juga sebagai struktur
masyarakat. Benda ni. Dah belajar sebenarnya ni. Nak menunjukkan macam mana, kenapa raja tu dianggap sebagai payung. Di struktur masyarakat. Benda ni dah belajar dulu. Okey. Pertama, adanya golongan pemerintah. Adanya pemerintah dan yang kedua adanya golongan diperintah. Okey. Sekarang saya nak tanyalah kepada sesetengah orang, jawab dalam ruangan chat dia. Saya nak panggil nama yang ada kat sini. Saya nak tengok dulu nama siapa yang ada. Okey. Atas sekali, Ahmad Muzakir. Ada Ahmad Muzakir? Ada? Kalau Ahmad Muzakir ada, saya nak tengok ni, dia dengar tak saya cakap? Ke dia tidur ke dia main game ke? Okey. Ahmad Muzakir cuba tulis. Kita ni rakyat. Kita ni dekat golongan pemerintah ke golongan diperintah? Golongan diperintah. Tulis. Ada ke tak? Tulis. Dia tak ada je. Siapa yang lain yang ada? Siapa yang boleh tulis? Kat komen tu, kat chat tu. Kita ni golongan pemerintah atau golongan diperintah? Siapa boleh tulis? Riz Fatih, Muhammad Yusof, betul. Okey, Nurul Alia, Batrisha, diperintah. Okey, kita ni adalah golongan yang diperintah. Kita rakyat lah. Okey, raja adalah pemerintah. Ada beza. Okey, baik, kita tengok atas sekali raja. Raja ni dia adalah golongan pemerintah. Okey, bawah raja dia ada pembesar atau menteri. Yang juga pemerintah. Dia membantu raja. Itu adalah golongan pemerintah. Sekarang ni wakil rakyat lah, wakil rakyat, menteri besar, ketua kampung, penghulu, JKK dan sebagainya, itu adalah pembesar, raja, pembesar, menteri. Okey, di bawah ada kita, iaitu rakyat. Bila sebut rakyat jelata. Semua rakyat lah. Rakyat. Okey. Kemudian bawah sekali, tapi sekarang ni dah tak ada dah ni. Zaman dulu ada. Iaitu hamba. Hamba. Yang paling bawah sekali dalam struktur masyarakat adalah hamba. Okey, baik. Soalan dia sekarang ni, ada ke tak lagi hamba ni? Zaman sekarang ni ada ke tak hamba? Tak, rasa tak. Orang gaji tu hamba ke? Muhammad Nazimi, hamba? Tak, bukan. Dia betul lah, tak ada dah hamba. Orang gaji kita, kalau yang ada orang gaji kat rumah, itu hamba ke tak? Jawapannya tak lah. Sebab walaupun orang gaji bibik kita tu, kita kata okey, bibik basuh baju, masak, kemas, tempat tidur apa semua, tapi dia buat kerja tu disebabkan kita bayar gaji dia. Sebulan 1,000, sebulan 2,000 mak ayah awak bayar kat dia untuk jaga rumah kita. Tapi kalau hamba zaman dulu, dia buat itu, dia buat ini, dia masak, dia berkebun apa semua, tak dibayar gaji. Pasal apa tak dibayar gaji? Sebab hamba ni biasanya adalah orang yang kalah dalam perang. Bila dah berperang,
Perang, ting, okey, kalah. Bila yang kalah tu, yang perempuan yang kecil-kecil dengan anak-anak kecil yang kalah tu akan diangkut balik ke tempat yang menang. Kerjalah, jadilah hamba, terpaksa bekerja seumur hidup sampailah mati. Jadi bersyukurlah dah tak ada hamba zaman sekarang ni. Kalau tak, mungkin kita pun perang jadi hamba. Ada setengah daripada kita tak ada lah Google Meet pada hari ni, jadilah hamba pada hari ini. Jadi bersyukur tak ada hamba. Okey, baik. Jadi kesimpulan dia, raja sebagai payung negara. Pasal apa raja sebagai payung? Sebab raja dia duduk atas sekali. Okey, kalau duduk atas sekali, kalau hujan, yang atas sekali yang kena dulu. Okey, jadi raja ni sebagai payung. Maksud payung tu, raja ni dia melindungi. Dia melindungi semua rakyat dia. Dia tanggungjawab raja tu, dia melindungi semua orang yang bawah dia. Itulah maksud raja payung negara. Contoh pada hari ini, COVID-19 makin teruk. Jadi sebagai seorang raja, apa yang raja perlu buat adalah raja nak menyelamatkan nyawa rakyat dia. Jadi terpaksalah isytihar darurat, buat PKP dan sebagainya, arah kerajaan buat PKP untuk menyelamatkan rakyat. Itu maksud raja ni payung. Dia melindungi semua orang. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Sebab 9.30 nanti saya ada kelas dengan tahun 6 lah pula. Okey, saya bagi masa 1 minit lah. Mic tak boleh buka untuk awak bercakap. Saya tak tahu setting macam mana. Saya setting macam mana. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya di ruangan chat sekarang. Saya bagi masa 1 minit lah sebab saya dah nak beransur pergi. Sebab saya nak. Tak ada soalan? Betul ke tak ada soalan?